Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat lagi meneruskan pengajian kita pada malam ini bagi kitab Fathul Mu'in. InsyaAllah kita sambung lagi perbahasan kita. Berkaitan dengan perkara-perkara yang ada kaitan dengan berkaitan dengan puasa. Sebelum itu saya nak ambil satu masalah, ambil berkat daripada kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, daripada kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, muka surat 739. Nak baca satu masalah. Mas'alatun. Jadi masalah ini dinukilkan daripada fatwa Al-Jufri. Masalahnya berbunyi seperti berikut. Syariba syakhsun ba'da adhani. Ini daripada kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Syariba syakhsun ba'da adhani muadhdhini subhi dhannan ghalatal muadhdhini lam yuhkam bi butlani sawmihi idhil aslu baqa'ul layli. Ghayatul amri anna al-muadhdhina al-madhkur mujtahidun wala yajibul akhdhu biqawlihi. Na'am in akhbarahu adlun bitulu'ihi bimusyahadah lazimahu al-akhdhu biqawlihi illam yu'aridhu dhannun qawiyyun aw aqwa. Jadi kita tengok di sini masalahnya. Masalahnya berbunyi, satu orang dia dengar azan subuh tetapi dia tetap minum air. Ini dalam fatwa Al-Jufri, nukilan oleh Bughyah Al-Mustarsyidin. Satu orang dia dengar azan subuh tetapi dia tetap minum air dengan sangkaan muazzin itu telah tersalah. Maknanya bagi dia muazzin ni salah, maka dia tetap minum air. Lam yuhkam bi butlani sawmihi. Tidak dihukum puasa dia itu batal. Kerana
asalnya malam masih ada. Dia maksud surah ni, bila suara muazzin, kalau satu orang, dia kan semalam kita baca, kita boleh guna ataupun beriktimad dengan azan muazzin. Kita boleh. Tetapi kalau satu orang itu dia ada zon yang lain, dia kata bagi dia lah zon dia muazzin ni salah. Atas zon tersebut dia tak ikut azan muazzin, dia tetap minum air. Dan keadaan terus begitulah, maknanya dia dengan zon dia minum itu waktu masih ada muazzin azan dalam waktu tersebut. Maka dalam surah ini kita hukum puasa orang itu masih sah. Kemudian dia kata, kemudian disebut lagi ghayatul amri. Maknanya paling tinggi pun kita kata muazzin yang disebutkan tadi itu mujtahid, dan kita tak wajib berpegang dengan perkataannya. Tetapi kalau satu orang adil yang dia memberitahu bahawasanya matahari itu terbit, dia memberitahu pula dengan musyahadah, dia tengok sendiri, maka pada ketika itu wajib berpegang dengan qaul adil tersebut, kecuali kalau ada bertentangan dengan zon lain yang lebih kuat, yang sama kuat ataupun yang lebih kuat. Faham tak surah ni? Faedah. Tu ada tulis tu. Sa'azim, jazakumullah. Ada nakal daripada kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Faedah itu menarik. Tapi kena faham betul-betul surah ini. Misalnya satu orang, bagi dia azan ni salah, maka dia minum dengan zon dia punya zon, dan keadaan terus kekal dalam keadaan zon, tidak nyata apa-apa yang yakin, maka dia boleh berpegang atas zonnya dan puasanya dihukum sebagai sah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sambung. Wa yubahu fitrun fi sawmin wajibin. Ni masalah yang berikut ini berkaitan dengan ada surah-surah tertentu yang kita boleh tak puasa ataupun kita boleh berbuka puasa. Surah apa? Kita boleh tidak berpuasa langsung, ataupun bila surah itu mendatang arid, maka boleh tidak meneruskan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubahu fitrun fi sawmin wajibin bimaradin mudhirrin dararan yubihu tayammuma ka'an khashiya minas sawmi but'a bur'in wa fi safari qasrin duna qasirin. Tengok, wa yubahu, diharuskan fitrun, berbuka puasa ataupun tidak berpuasa dalam puasa yang wajib. Dalam puasa yang wajib. Puasa wajib ni apa? Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah, dan puasa qada. Nanti kita akan terangkan tentang masalah puasa qada. Dia ada qada muwassa', qada mudayyak. Qada muwassa', qada mudayyak. Dengan sebab sakit, bimaradin. Dia berdasarkan ayat Al-Quran, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Okey. Bila tu, dalam surah apa satu orang dia boleh
boleh tidak berpuasa, iaitu dia boleh tidak berpuasa dengan sebab sakit, bimaradin. Sakit yang bagaimana? Sakit yang bagaimana? Bimaradin mudirrin dararan yubihu tayammumah. Jadi boleh tak puasa. Dia fitrun tu, kita boleh tafsirkan fitrun tu dengan makna buka puasa ataupun tak puasa. Fitrun tu yang tadi tu. Jadi dengan sebab sakit, dengan sebab sakit yang memudaratkan, dengan sebab sakit yang memudaratkan. Dia bila kita belajar dalam fiqh ni, ada masalah-masalah yang sakit adalah merupakan uzur syar'i. Tetapi kita perlu dapatkan apa dhabit bagi sakit tersebut. Contohnya kan, satu orang dia boleh semayang duduk kalau dia sakit. Sakit yang bagaimana? Satu orang dia boleh untuk tidak datang semayang Jumaat dengan sebab sakit. Sakit yang bagaimana? Satu orang dia boleh, atas ikhtiar Imam Nawawi, dia boleh untuk semayang jamak kerana sakit. Tapi sakit yang bagaimana? Di sini tanggungjawab kita dalam mempelajari ilmu fiqh untuk kaji. Kaji itu maknanya baca lah. Bukan kita keluarkan sendiri. Kita baca apa yang ulama syarahkan. Yang dimaksudkan dengan sakit tu sakit yang bagaimana? Yang dimaksudkan dengan sakit, sakit yang bagaimana? Okey, kalau contohnya, kalau dalam kitab saya tengok ni saya pakai Hasyiah Tarmasi. Dalam Hasyiah Tarmasi, dia guna takbir macam ni. Wa yajuzul fitru bil maradhi alladhi yashuqqu ma'ahu masyaqqatan zahiratan. Yashuqqu ma'ahu masyaqqatan zahiratan. Awil ladhi yubihu tayammumah. Awil ladhi yubihu at-tayammumah. Jadi dalam kitab Al-Manhajul Qawim, dalam kitab Al-Manhajul Qawim, beliau maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitab Al-Manhajul Qawim, Ibnu Hajar Al-Haytami dia datangkan dengan surah macam ni. Maksud sakit tu, tengok dia punya dhabit dia. Kalau dalam Al-Manhajul Qawim, sakit tu ialah al-maradul ladzi yashuqqu ma'ahu masyaqqatan zahiratan. Au, dia guna perkataan au. Awil ladzi yubihu tayammumah. Awil ladzi yubihu tayammumah. Seolah-olahnya daripada cara Ibn Hajar Al-Haytami dalam Al-Manhajul Qawim, seolah-olahnya apa? Masyaqqah zahirah. Al-maradul ladzi yashuqqu ma'ahu masyaqqatan zahirah dengan al-maradul ladzi yubihu tayammum ni adalah dua benda yang berbeza. Adalah apa? Dua benda yang berbeza. Tetapi dalam kitab Hasyiah Tarmasi, jadi Hasyiah Tarmasi ni, Masya Allah, 7 jilid karangan ulama Melayu daripada Tarmas Indonesia sekarang ini. Mahfuz Tarmasi terbaik. Kitab Hasyiah Tarmasi terbaik. Beliau ni juga seorang muhaddith, ada buat syarah kepada Alfiyah Sayuti. Maka beliau ini membuat syarah kepada Al-Manhajul Qawim, terbaik syarahnya.
Jadi kita tengok bagaimana nukilan-nukilan, syarahan-syarahan yang beliau buat sangat bagus. Jadi dalam kitab Al-Manhajul Qawim, Ibnu Hajar seolah-olah menyatakan antara perkataan al-maradul ladzi yashuqqu ma'ahu masyaqqatan zahira dengan al-maradul ladzi yubihu tayammum ni adalah dua benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza. Tetapi sebenarnya dia adalah benda yang sama. Dia adalah apa? Adalah benda yang sama. Adalah apa? Benda yang sama. Sebab itu tidak salah lah kita kata dalam kitab Fathul Mu'in, beliau hanya gunakan takbir marad, mudir, dararan, yubihu tayammum, bas, memadai. Kita tak boleh kata ada satu lagi pendapat sakit tu adalah sakit yang yashuqqu ma'ahu masyaqqatan zahira. Tidak. Sebab yashuqqu ma'ahu masyaqqatan zahirah tu tafsilannya adalah al-maradul ladzi yubihu tayammum. Boleh faham? Boleh tak faham? Boleh faham, insya-Allah. Okey? Faham tak? Okey, semua faham. Okey. Kemudian dia antara satu lagi yang dibahaskan oleh ulama, kalau kita tengok dalam syarah, mereka bahaskan tentang takbir. Cuba tengok dalam Fathul Mu'in, dalam i'anah pun ada bahaskan. Diletakkan takbir wa yubahu fitrun. Wa yubahu fitrun. Apa maksud wa yubahu fitrun? Dalam kitab Manhajul Qawim wa yajuzul fitru. Wa yajuzu al-fitru. Apa maksud wa yajuzul fitru? Harus. Jadi sebenarnya Ibn Hajar Al-Haytami dalam perkara ini, beliau bukan hanya kata harus, tetapi hukum tak puasa tu wajib. Okey? Hukum tidak puasa itu wajib. Hukum tidak puasa itu wajib. Dalam i'anah pun ada sebut alladhi i'tamadahu syarih ay Ibn Hajar fi kutubi annahu mata khafa mubiha tayammumi lazimahul fitru. Kalau dia khawatir dengan sebab dia puasa akan berlaku perkara yang membolehkan tayamum, dia bukan setakat harus tak puasa, tak, wajib dia tak puasa. Tetapi kalau melihat kepada takbir Syekhul Islam Al-Khatib Syirbini dan Imam Jamal Ramli, mereka menyatakan bahawasanya kalau satu orang itu, kalau dia puasa menyebabkan perkara-perkara yang membolehkan tayamum, maka hukum berbuka puasa itu harus. Jadi seolah-olahnya kat sini ada perbezaan. Ada perbezaan di antara Imam Ramli, Khatib Syirbini, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dengan juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dan sebahagian ulama menjamakkan. Mengatakan bahawasanya mana-mana kitab yang menyebut perkataan al-ibahah itu, maksudnya al-ibahah itu ialah jaiz, benda yang jaiz. Kita belajar dalam kitab Jam'ul Jawami', jaiz ni dia adalah jins. Dia adalah jins kepada apa dia? Wajib, mandub, apa lagi? Makruh, mubah. Jaiz dia adalah jins kepada inilah
wajib. Betul tak? Jaiz ni dia adalah jins kepada wajib. Siapa boleh jawab? Jaiz dia adalah jins bagi wajib. Ini dalam kitab Jamul Jawami'. Dia adalah jins bagi wajib. Apakah mudarat yang mengharuskan tayamum? Itu kena buka kitab tayamum lah. Ahmad Rais. Apakah mudarat yang mengharuskan tayamum? Maka kena buka kitab tayamum. Tengok. Mudarat yang mengharuskan tayamum, iaitu kalau dia puasa, sakit yang ada itu lambat sembuh. But'i bur'in, lambat sembuh. Kalau dia puasa, dia akan mengalami sakit yang la tuhtamal adatan. Lagi apa? Kalau dia puasa akan menyebabkan fawatu manfaati udwin, akan menyebabkan kelumpuhan pada mana-mana anggota. Kalau dia berpuasa, maka akan menyebabkan dia itu mati, halaku nafsin. Itu semua tu. Itu semua dipanggil apa? Sakit yang mengharuskan tayamum. Perkara yang mengharuskan tayamum. Tengok balik. Saya ulang lagi sekali. Kalau dalam bab tayamum kan ulama kata, kalau satu orang tu dia takut kalau dia guna air, sakit yang ada itu lambat sembuh, maka dia boleh guna tanah. Kalau dia guna air menyebabkan halak ataupun fawat manfaati udwin, anggota dia, mana-mana anggota jadi lumpuh, ataupun akan binasa jiwa, ataupun akan jadi sakit yang tidak tertanggung adatan. Macam contohnya, satu orang kalau dia puasa jadi sakit sangat, gastrik yang mana dia tak mampu nak tanggung. Maka itu semua dia panggil marad yang mubihut tayamum. Dararan yubihut tayamum. Contohnya ka'an. Kaf itu lil apa? Kaf untuk apa? Kaf litamsil. Seperti ka'an khasyiya minas sawmi but'a bur'ina. Kat depan tu ada. Seperti bahawasanya takut ia minas sawmi, disebabkan puasa, akan but'a, lambatnya sembuh. Okey? Lambatnya sembuh. Bas, itu sahaja contoh yang diberikan dalam kitab ini. Yang lain-lain tu macam saya dah ulang tadi. Itulah surah-surah dia yang mana membolehkan. Okey, kita begitu. Kita ambil faedah sikit. Daripada Buriyah. Kita ambil faedah sikit daripada Buriyah. Kalau tidak, takut tak baca pula Buriyah Al-Mustarsyidin. Jadi dah alang-alang kita ada kat depan ni Buriyah, maka kita baca. Tak boleh tasawur puasa dengan tayamum? Boleh. Boleh tasawur. Maksudnya dia ada sakit yang kalau puasa akan membawa kepada tu. Kalau tayamum, kalau dia guna air akan membawa kepada sakit tu. Itu maksud sama dengan puasa dan tayamum. Okey. Sebelum tu ada satu faedah yang menarik daripada kitab I'anah Talibin. Ini bagus ni. I'anah Talibin sebut, dia kalau contohnya orang sakit bulan puasa, dia bukan terus malam tak ada niat dah esok nak puasa. Dia bukan macam tu. Dia bukan begitu kaedahnya. Kalau kita tengok dalam I'anah sebut begini. Thumma in atbaqa maraduhu fawadihun. Kalau gastrik yang sakit sangat boleh tayamum. Bukan macam tu kaedahnya. Oh, macam mana nak terang? Bukan. Maksud dia bab tayamum, kita tasawurkan dalam surah tayamum.
dalam bab puasa, kita tasawurkan dalam surah puasa. Maksudnya, apakah sebab-sebab, apakah jenis-jenis sakit yang membolehkan satu orang pakai tanah, tak pakai air? Apa dia? Iaitu, kalau dia menggunakan air, menyebabkan lambat sembuh, menyebabkan sakit yang tak tertanggung, menyebabkan ada lumpuh anggota ataupun menyebabkan mati. Kalau bab puasa, kita tasawurkan dalam surah puasa lah. Surah puasa. Surah puasa tu maksudnya, kalau dia puasa, sakit yang dia hadapi lambat sembuh. Kalau dia puasa, sakit yang dia hadapi tak tertanggung. Kalau dia puasa, akan ada lumpuh anggota. Kalau dia puasa, akan berlaku apa? Berlaku hilang nyawa. Itu maksudnya. Okey. Kita tengok ni. Jadi dalam masalah puasa ni, dia bukannya terus malam tak ada niat dah. Dia kata dia sakit, malam terus tak niat nak puasa esok. Bukan. Bukan. Tetapi cuba tengok dalam I'anah. I'anah kata, "Thumma in atbaqa maraduhu fawadihun. وإلا فإن وجد المرض المعتبر قبيل الفجر لم تلزمه النية وإلا لزمته وإذا نوى وعاد المرض أفطر." Ini kaedah penting. Kaedah penting dalam masalah orang sakit. Kita kena bagi terangkan macam ni. Dia ada sakit yang dipanggil apa? Dia ada sakit yang dipanggil maradun mutbiq. Apa dia? Sakit apa? Maradun mutbiq. Maradun mutbiq ni memang sakit tu berpanjangan. Sakit itu berpanjangan. Kalau orang tu siang malam sakit, maka kalau siang malam sakit, dia daripada malam tak wajib dia niat nak puasa esok. Tetapi kalaulah macam ni kaedahnya, kalau sebelum subuh, sakit tu memang dah ada dah sebelum subuh, maka dia daripada malam tak wajib niat. Tapi kalau orang tu dia sakit tu mungkin akan datang tengah hari, dia tak boleh lantak terus tak puasa, tak boleh. Dia kena puasa sampai, macam contoh orang gastrik kan. Jadi kalau orang gastrik, dia bukan terus tak puasa. Bukan. Tetapi dia perlu niat waktu malam, sahur macam biasa. Dia teruskan puasa dia sampai apa? Dia terus puasa sampailah dia dah tak tahan sangat, baru dia buka puasa. Itu kaedah dia. Okey? Bezakan masalah dengan memang sebelum subuh tu dah ada dah sakit tu, dengan orang yang mana sakit tu mendatang. Maka dia kena niat waktu malam, esok dia mulakan pagi dengan tak makan apa semua sampai satu keadaan yang sakit tersebut, maka barulah dia makan, dia berbuka puasa. Okey? Faham tak? Okey, faham. Tu kena terang betul-betul tu masalah sakit. Saya akan baca insya-Allah nantilah. Masalah sakit ni penting sebab banyak orang sakit sekarang. Banyak orang sakit sekarang, so kita akan baca daripada kitab Buriyah, tapi tak baca sekarang lah. Buriyah muka surat 739. Buriyah 739 kita akan baca nantilah. Sebab dalam masalah sakit bab puasa ni, dia ada satu lagi. Dipanggil al-maradul ladzi la yurja bur'uhu. La yurja bur'uhu. Dia ada satu lagi sakit yang mana tidak ada harapan untuk sembuh. Yang ini dia lain pula. Orang ni dia bukan sahaja tak wajib puasa, dia hanya wajib bayar fidyah. Kan kita belajar ada dua dalam kitab Safinatun Najah, ada surah yang dipanggil
tidak wajib qada, hanya perlu bayar fidyah. Hanya perlu bayar fidyah. Iaitu surah dia apa? Pertama disebut Syaikhun Fanin. Syaikhun Fanin. Yang kedua apa? Al-Marid Maradan la yurja bur'uhu. Yang itu nanti kita akan tengok. Kat sini pun ada sebenarnya dalam Fathul Mu'in. Tapi kita nak ambil juga faedah daripada kitab I'anah. Daripada kitab Bughya Al-Mustarsyidin. Kita sambung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebut satu surah je, yang lain tu qiyas lah. Itu surah yang pertama. Surah yang kedua, wa fi safari qasrin. Wa fi safari qasrin duna qasirin wa safari ma'siyatin wa sawmul musafiri bila dararin ahabbu minal fitri. Ini ataf pada mana? Wa fi safari fitrin ni, wa fi safari qasrin ni ataf pada jelas. Wa yubahu fitrun bimaradhin mudirrin. Dan atau situlah. Wa yubahul fitru fi safari qasrin. Fi safari qasrin. Surah ini memang ayat Al-Quran jelas. Ayat Quran. Wa man kana maridan aw ala safarin. Ini ayat Quran ni. Jadi surah yang kedua yang membolehkan, mengharuskan seseorang itu untuk tidak berpuasa bila dia berada. Tengok tu. Bila dia berada dalam safar qasar. Apa maksud safar qasar? Safar yang membolehkan dia untuk sembahyang qasar. Safar yang membolehkan untuk dia untuk sembahyang qasar. Ataupun safar qasar ni nama yang lain orang panggil safarun tawil. Safarun tawil. Lawan dia safarun qasir. Safar yang qasir. Okey. Maka kalau safar itu qasir tak boleh. Termasuk juga tak boleh safar maksiat. Termasuk yang tak boleh juga apa? Safar maksiat. Safar maksiat. Jelas lah. Dia kaedah apa? Seorang bagi tahu. Kaedah apa ni? Kenapa safar maksiat tidak membolehkan satu orang itu dia tak puasa? Walaupun dia punya safar tu tawil marrah. Apa? Dia punya kaedah ni. Kaedah ni masyhur. Saja nak ulang. Apa dia? Kaedah dia. Kaedah apa? Kaedah safar maksiat tidak membolehkan seorang itu untuk tidak berpuasa. Itu dah Ustaz Sofian. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Ni kaedah masyhur ni. Orang belajar fiqh ni memang kena tahulah. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Kaedah masyhur. Tapi kena ingat kaedah ni mazhab Hanafi tak pakai. Kan? Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi ni, ini kaedah ni bukan kaedah umum ni. Kaedah ni bukan kaedah umum. Kaedah ini kaedah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi memang jelas. Dia mana ada kalau safar maksiat tak boleh semayang qasar kan? Boleh. Mazhab kita yang kita pakai ayat Quran. Faman turra ghaira baghin, tu ayat tu. Faman turra ghaira baghin, tu ayat tu menjadi sumber asal kaedah ambilan kaedah kita. Okey? Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Maka safar qasir dengan safar maksiat dalam dua-dua surah ini dia tak boleh. Tapi semua orang tahu. Maksud orang yang bermusafir boleh tak puasa ni kalau apa? Kalau semasa azan subuh itu dia sudah keluar daripada permukiman dia, ataupun dia telah melepasi sur. Itu syarat tu.
Syarat dia mesti mujawazatuhu. Apa-apa masalah yang mana disyaratkan dia kena mujawazah, dia kena mujawazah. Dia bukan tengah hari itu baru musafir, kemudian lantak dia pergi buka puasa. Tak boleh. Dia mesti apa? Masa azan subuh dia sudah keluar daripada apa? Sur dia. Okey? Keluar daripada surnya. Okey. Seterusnya, ya, ar-rukhsatu la tunatu bisyak. Ibrahim Jaafar. Betul, ada surah macam tu. Kita tak boleh mengambil rukhsah dalam keadaan syak. Tak boleh. Macam mana tu? Kita tak boleh mengambil rukhsah dalam keadaan syak, iaitu kita tak pasti kita punya kilometer kita ni cukup ke tak cukup. Maka pada ketika itu tak boleh satu orang itu untuk mengambil rukhsah sembahyang qasar dan jamak, kan? Ma'ruf masalah ni dengan qasar jamak. Dia tak pasti cukup ke saya punya kilometer. Jadi oleh kerana dia tak pasti, dia syak, kita kena pakai asal. Asalnya dia tak boleh sembahyang qasar, tak boleh sembahyang jamak. Satu lagi surah ulama bagi contoh, satu orang dipanggil syakun fi muddatil khufi. Syakun fi muddatil khuf. Dia syak pada muddah khuf. Dia tak pasti. Dia masalah dia khilaf, tapi tarjihnya kita pakai kaedah ni lah. Dia syak, saya punya tempoh 24 jam, misalnya sapuan khuf tu masih berbaki ke ataupun dah habis. Bila dia syak je, dia dah tak boleh sapu di atas, dia tak boleh sapu di atas khufnya. Okey. Seterusnya. Ada satu masalah yang menarik lah dalam kitab I'anah. Dalam kitab I'anah, iaitu masalah apa? Mudi musafar. Tak pasti COVID-19 dah boleh tinggalkan Jumaat. Dia yang kita tak sembahyang Jumaat tu bukan masalah kita tak pasti kita ni positif ke tak. Masalah pemerintah tak bagi pergi. Halangan tu kita dikira mukrah. Kita dikira mukrah. Ada halangan, paksaan daripada datang. Memang asalnya selagi mana kita tak pasti, memang kita boleh datang masjid. Tetapi ada isu lain, masalah ada ikrah lah, ada paksaan. Jadi kita tak boleh lah nak datang. Jadi kalau ada satu masalah ni menarik, iaitu masalah mudi musafar. Mudi musafar ni, sebelum kita nak ambil yang bab puasa ni, mudi musafar dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad dia, orang yang mana terus-terusan dalam keadaan bermusafir, dia tetap boleh sembahyang jamak qasar. Kalau nak terangkan contoh sur tu panjang lah. Itu kena belajar dalam bab jamak qasar. Ma'ruf. Pergi baca dalam kitab jamak qasar, bacalah apa perbahasan tentang sur. Okey. Jadi sekarang ni kita nak bahaskan tentang mudi musafar. Jadi mudi musafar ni dalam mazhab Hambali, dia dalam mazhab Hambali yang mudi musafar tak boleh sembahyang qasar dan jamak. Boleh cek dalam buri yang ada bahaskan. Itu pun kalau bersama dengan dia ada keluarga. Dalam mazhab Hambali kan, bersama dengan dia ada suami isteri. Dia ni mudi musafar ni selalunya dalam kitab lama dia bagi contoh malah. Dia bagi contoh apa? Malah. Apa maksud malah? Malah terjemahan dia apa? Malah. Malah. Malah ni apa? Nahkoda.
nakoda kapal. Jadi selalu dalam kitab lama, mudi musafar ni diberi contoh mallah. Jadi dia ni sentiasa berbulan-bulan bermusafir. Bersama dengan dia ada anak, isteri semua. Dalam mazhab Hambali, dalam surah ni, dia ni tak boleh nak semayang qasar dan tak boleh nak semayang jamak. Tak boleh nak semayang qasar dan tak boleh nak semayang jamak. Tapi itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Syafi'i boleh. Cuma afdalnya dalam surah Mallah ni, yang mana bersama dengan dia ada keluarga dia, afdalnya dia janganlah buat semayang jamak dan semayang qasar. Jadi tapi dalam kitab I'anah ni, wa yustasna, tapi ini ada khilaf Ramli bin Hajar. Wa yustathna min jawazil fitri bis safari mudimus safar fala yubahu lahu al fitru li'annahu yuaddi ila isqatil wujubi bil kulliyah illa an yaqsida qada'an fi ayyamin ukhar fi safarihi wa mithluhu man 'alima mautahu 'aqba al-'id fayajibu 'alayhi as-sawm in kana qadiran fajawazul fitri lil musafiri innama huwa fi man yarju iqamatan yaqdi fiha wa hadha huwa ma jara 'alayhi as-subki wastadhharahu fi an-nihayah. Masalah ni menyebut, dia kata kalau orang itu dia mudi musafar, tapi mudi musafar dalam bab puasa dia memang zahirnya tak samalah surahnya dalam bab semayang. Sebab mereka yang mengatakan mudi musafar tidak boleh mengerjakan, dia tak boleh tak puasa bulan Ramadan. Dia kata dia ni kan sepanjang-panjang hidup dia ni musafir je. Jadi kalau sepanjang-panjang hidup dia musafir, bilanya dia nak kena qada? Alasannya begitu. Maka sebab itu untuk dia ni mesti kena puasa bulan Ramadan. Ini pendapat ini Imam Ramli cenderung. Tapi Imam Ibn Hajar bagi beliau mudi musafar. Mudi musafar tetap boleh semayang, tetap boleh apa? Tetap boleh tak puasa dengan mengambil rukhsah sebagai seorang musafir. Sebagai seorang musafir. Okey. Tadi ingat tak? Kita ada sebut perkataan, ini benda ni dibahaskan dalam usulul fiqh. Kita ada Ustaz Sofian. Mudarris Jamul Jawami', Ustaz Sofian. Jadi dalam kitab Jamul Jawami', dia ada bahas tentang wajib. Jadi wajib ni dia ada wajib wujuban muwassa'an, dan wajib ni juga ada wujuban mudayyaqan. Wajib ni dia ada wajib muwassa' dan ada wajib mudayyaq. Wajib muwassa' dan wajib mudayyaq. Tadi dalam i'anah pun sebut, orang yang mana dia boleh mengambil rukhsah, boleh mengambil rukhsah, boleh mengambil rukhsah tak puasa kerana musafir ni, bukan tawaqqa' inqida'ul amar, bukan Kashfur Rahman. Mudi musafar ni orang berterusan musafir, berterusan. Itu yang 18 hari je inqida'ul amar. Okey. Jadi yang boleh mengambil rukhsah untuk tak puasa kerana musafir ni hanya orang yang mana masa dia itu muwassa'. Kalau masa dia mudayyaq, maka dia tak boleh tak puasa. Tak boleh. Dia bagi contoh kan dalam i'anah, kalau satu orang dia tahu bulan Syawal ni dia dah mati. Sebab apa? Dia nak kena dah hukuman gantung. Dia musafir, misalnya contohlah. Maka dalam surah itu dia tak boleh mengambil rukhsah musafir untuk dia apa? Untuk dia tidak berpuasa. Sebab apa?
Sebab apa? Sebab dia punya wajib tu dah jadi mudayyak. Ustaz Muaz pun sama juga ngajar Jam'ul Jawami'. Jadi kita punya perbahasan apa? Wujub muwassa' dan juga wujub mudayyak. Okey. Macam contohlah semayang kan. Semayang ni kewajipan dia muwassa'. Kewajipan dia muwassa'. Tapi dalam kitab Jam'ul Jawami' sebut, dalam kitab Jam'ul Jawami' sebut, kalau satu orang itu dia zon, dia akan mati. Dalam tengah waktu tu dia akan mati. Maka dia punya waktu semayang tu dah jadi mudayyak. Dia punya waktu semayang dah jadi mudayyak. Walaupun sebenarnya waktu semayang zuhur tu muwassa' sampai masuk asar, tapi untuk dia tu dah jadi mudayyak. Okey? Jelas tak? Wujub muwassa' dan wujub mudayyak. Catatan dia, orang yang boleh mengambil rukhsah untuk tidak puasa, mengambil rukhsah musafir untuk tidak puasa, orang yang wajibnya wajib muwassa', bukan orang yang wajibnya mudayyak. Okey. Seterusnya, wa shaumul musafiri bila dararin ahabbu minal fitri. Wa shaumul musafiri bila dararin ahabbu minal fitri. Dan bermula puasa orang yang musafir bila dararin, tanpa ada mudarat, lebih disukai daripada dia buka puasa. Dia punya tafsir dia ma'ruf. Kalau satu orang dia memang musafir, kalau dia dengan sebab dia musafir, dia tak dapat apa-apa masyaqqah, lebih baik dia puasa daripada dia tak puasa. Kalau dia tak puasa juga hukumnya harus, tapi lebih baik dia puasa. Kalau satu orang dengan sebab dia musafir dan bersama tu dia puasa akan ada masyaqqah, maka lebih bagus dia apa? Dia tak berpuasa. Tapi ada satu surah lagi, kalau satu orang bersama dia musafir, kalau dia puasa akan menyebabkan binasa, maka wajib dia tak puasa. Tengok dia punya maratib dia. Wajib tak puasa, bagusnya tak puasa, bagusnya puasa. Tengok dia punya maratib dia. Jadi dalam surah yang diberi dalam kitab Fathul Mu'in, wa shaumul musafiri bila dararin ahabbu minal fitri. Jadi ayat Al-Quran wa antasumu khairul lakum itu dihamalkan dalam surah tidak bersama dengan masyaqqah. Okey? Dan berdasarkan hadis yang masyhur, laisa minal birrin siyamun fis safar. Okey. Nampak tak maratib tu? 3 maratib. 3 maratib. Wa shaumul musafiri bila dararin ahabbu minal fitri. Habis. Wa li khawfi halakin bis sawmi min atashin aw ju'in wa in kana sahihan muqiman wa aftah. Ini ataf kepada yang depan tu lah. Wa yubahu fitrun bi maradin, ataf situ. Ini maktuf yang kedua lah. Maktuf yang kedua. Jadi dia punya takdir dia, wa yubahu fitrun li khawfi halakin, wa yubahu fitrun li khawfi halakin bis sawmi min atashin aw ju'in wa in kana sahihan muqiman. Boleh satu orang itu dia buka puasa dengan sebab dia takut akan halak.
bi khawfi halakin. Bis-saum. Ba tu, bis-saum tu ba-nya ba sababiyah. Bis-saum ba-nya ba sababiyah. Ba sababiyah terjemahannya disebabkanlah, ma'ruf. Disebabkan puasa. Min atashin au ju'in. Min atashin au ju'in. Disebabkan atash, lapar, dahaga dan lapar. Walaupun dia ini sehat dan mukim, tak musafir. Ini masalah ni kaedah apa? Sebab itu tadi tu yang takbir ni, takbir dalam surah ni Ibni Hajar, dalam surah ni sebenarnya sepakat Ibni Hajar ataupun yang lain-lain semua sepakat takbirnya ialah wayajibu fitrun. Ni sama ni. Ni semua sepakat takbirnya. Wayajibu fitrun. Wayajibu fitrun. Wajib dalam perkara ni takbirnya wajib ni, wajib. Wajib satu orang dia buka puasa kerana takut halak dengan sebab puasa. Min atashin. Dalam kitab i'anah, min atashin ni dia punya i'rab dia ni badal istimal. Oh, menarik. Badal istimal. Jadi kita ada tok nahu ni, tok fakih nahu. Badal istimal min atashin au ju'in ni dia adalah badal istimal kepada jar dan majrur. Bis saumi min atashin. Jadi min tu pun maknanya sababiyah. Bis saumi, sebab atash tu dia yashtamilu alaihi saum. Ju' pun yashtamilu alaihi saum. Maka di'irabkan sebagai apa? Badal istimal. Okey. Badal istimal. Kita nak ambil satu contoh ayat Al-Quran badal istimal. Contoh ayat Quran. Ayat Al-Quran badal istimal. Satu orang. Apa dia? Ayat Al-Quran contoh badal istimal. Tak ada. Itu Ustaz Faiz. Ustaz Faiz. Contoh badal istimal ni kalau belajar daripada Al-Kawakibud Durriyah pun dah sebut dah contoh ni ayat Al-Quran ni untuk badal istimal. Ni ramai boleh jawab ni. Semua boleh jawab. Oh, depa tag Ustaz Ahmad Faiz Al-Fatih. Itu lajulah. Saja kita nak ulang-ulang sikit tahu. Itu pun ambil i'rab yang dibagi. Diberi oleh apa? Oleh i'anatul talibin. Jadi di sini Ustaz Sofian dah jawab dah. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Ini contoh masyhur lah. Yas'alunaka 'anil syahril qitalin fi. Okey, jazakumullah khairan. Jadi kita ulang-ulang sikit nahu. Kalau ada usul fiqh kita ulang-ulang sikit. Okey. Wa in kana sahihan muqiman. Walaupun apa? Walaupun dia sihat dan juga dia ini mukim. Dia mukim. Dia tidak bermusafir. Boleh. Kemudian ni masalah ni memang menarik. Masalah ni memang menarik ni. Masalah yang fatwa Azra'i ni. Tengok ni. Fatwa Azra'i ni.
Wa aftal azra'i. Wa aftal azra'i bi annahu yalzamul hassadin ay wa nahwahum tabyitun niyati kulla laylatin thumma man lahiqahu minhum masyaqqatun syadidatun aftara wa illa fala. Ini memang masalah yang kalau tengok sekali imbas macam ada orang kata pelik sikit fatwa ni. Cuba tengok. Tapi masail ni memang disebut dalam banyak kitab. Dalam banyak kitab fiqh. Yang maknanya yang memfatwakan masalah ini, ialah Imam Azra'i. Okey, satu kita nak tanya soalan. Imam Azra'i ada buat satu syarah kepada Minhaj. Satu syarah kepada Minhaj kan, baru cetak. Baru cetak. Apa nama syarah dia? Syarah oleh Imam Al-Azra'i kepada kitab Minhaj. Tapi ibarat ni syarahan Minhaj oleh Imam Al-Azra'i. 14 jilid kalau tak silap. Kitab dia 14 jilid. Kita tengok apa yang difatwakan oleh Imam Al-Azra'i. Bi annahu, apa fatwanya? Tu Ahmad Naufal, Qutul Muhtaj. Qutul Muhtaj. Betul. Imam Azra'i, Masya Allah. Tapi sebenarnya macam mana pun tetap Tuhfatul Muhtaj lah. Dengan Tuhfatul Muhtaj terbaik. Dia maksud dia terbaik itu sebab mereka ni mutaakhirin. Jadi bila dia mutaakhirin, dia bukan hanya ambil daripada satu kitab, dia ambil daripada banyak kitab. Itu faedah dia lah. Dari satu sudut, kitab mutaakhirin ni dia bagusnya sebab dia jamak. Dia bahaskan, dia nukilkan. Jadi menyebabkan daripada satu kitab kita dapat nukilan-nukilan daripada banyak kitab. Itu dia punya faedahnya. Jadi sudah tentulah kitab Tuhfatul Muhtaj dengan Nihayatul Muhtaj mengambil suatu kedudukan lah. Mughnil Muhtaj pun sekali. Tapi tetap kedudukannya ialah apa? Tuhfatul Muhtaj. Syekh Taha Al-Hamadi, dia pernah sebut, dia kata ada ulama di Tarim sebut, ya, yang mutaakhirin baca yang mutaqaddimin, di situlah faedahnya. Tetapi tetap pada kitab mutaqaddimin tu ada barakahnya. Contohnya kan Imam Nawawi, dia tulis kitab Majmu' dengan berapa 100 buah kitab mazhab Syafi'i yang dia mutalaah, yang mana anak murid beliau yang mengumpulkan fatwa. Anak murid beliau yang mengumpulkan fatwa ada senarai. Apakah rujukan-rujukan yang Imam Nawawi gunakan untuk menulis kitab Majmu'. Kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang Syekh Taha Hamadi sebut, dia menyebut begini: man arada an-nura fa alaihi bil muhtaj bil mughni, wa man arada al-ilma fa alaihi bit tuhfah. Ini saya dengar sendirilah Syekh Taha sebut, tapi beliau nukil juga daripada masyayikh di dalam kitab Mughni. Masya Allah, nur. Sebab pengarangnya memang wali Allah besar. Imam Abdul Wahab Sya'rani bersahabat dengan beliau, mengatakan saya bersahabat dengan dia berpuluh tahun, saya tidak pernah melihat Al-Khatib Syarbini melakukan benda yang makruh. Buat apa? Benda makruh tak ada. Tak buat. Itu dia punya barakah kitabnya. Jadi kalau kita baca kitabnya, kita merasai kelazatan dan nur, Masya Allah, daripada
kewarakan. Itu a'immah kita. Itulah rijal kita. Kita berbangga dengan rijal-rijal yang menjadi panutan kita. Bukan orang biasa-biasa kan. Khatib Syarbini, Masya Allah. Abdul Wahab Sya'rani bersuhbah dengannya berpuluh tahun, mengatakan beliau tidak pernah melakukan perkara makruh. Attar itu anak murid kepada Imam Nawawi yang mengumpulkan fatwa Imam Nawawi. Okey. Senarai itu tak ada catatan. Ustaz Azim, senarai itu tak ada catatan tu, tapi beliau sebut Imam Nawawi serahkan catatan tu, malangnya senarai itu tidak dicatatkan. Itu isu dia. Jadi tak ada lah, jawapannya tak ada. Imam Nawawi dah bagi, tapi senarai itu tak tahu ada kat mana. Jadi mereka yang meneruskan pun itu antara keluhan dia lah. Manalah senarai itu. Tapi kalau senarai itu ditunjukkan pun, Masya Allah lah. Mutalaah yang luar biasa daripada beliau. Okey, kita sambung. Wa aftal Azra'i, kata Imam Azra'i, bi annahu yalzamul hasadin, bahawasanya lazim bagi hasadin. Hasad ni maksudnya orang yang nak tuai apa? Nak tuai. Dia bukan sayang, Ustaz Azim. Sebab Imam Nawawi punya rujukan beratus-ratus. Kalau ada depan kita pun tak larang nak baca. Tak larang nak baca. Beratus-ratus senarai. Dan sebahagian kitab tu manuskrip, yang mungkin manuskripnya pun tak wujud. Jadi itu isu, itu cabarannya nak meneruskan penulisan kitab Majmu'. Jadi apa fatwa Imam Azra'i? Bi annahu yalzamul hasadin ay wa nahwahum. Jadi nanti saya akan baca daripada Bughya al-Mustarsyidin, iaitu ada surah orang yang buat kerja berat ni, dia boleh buka puasa dengan sebab kerja. Itu dia punya isu dia. Dia boleh buka puasa dengan sebab dia punya kerja berat. Di sini beliau tak bawa. Kalau kita baca dalam dalam kitab i'anah, wa yubahu tarkuhu li nahwi hasadin aw bina'il nafsih. Jadi ini surah dia, iaitu boleh buka puasa dengan sebab kerja berat. Jadi ini yang kalau kita dedahkan macam pelik juga. Takkanlah maknanya dia buat kerja berat dengan sebab nak jaga kerja dia, boleh tak puasa. Bukan ke kena utamakan ibadat daripada kerja? Petani, peladang, pekebun, pesawah, penuai. Jadi apa maksud fatwa Imam Azra'i ni? Takkanlah begitu. Dengan sebab satu orang dia nak jaga dia punya kerja dia boleh buka puasa. Jadi tak apalah, sebelum saya bawa syarat tu ada tulis dalam kitab Bughya al-Mustarsyidin. Dia ada syurut dia. Tapi nak bagi tahunya, kalau orang tu dia ambil rukhsah tu, dia kena waktu malam itu dia kena niat. Summa man lahiqahu minhum masyaqqatun syadida aftara wa illa fala. Kemudian kalaulah dia mendapat masyaqqah yang syadidah daripada dia punya puasa itu, barulah dia boleh buka puasa. Jadi ibarat ni kita boleh gunakan untuk masalah apa? Untuk masalah pramugari ataupun maknanya pekerja di atas pesawat, yang selalu berbangkit isu dia. Contohlah, pekerja di atas pesawat ni, maksudnya selalu bangkitlah masalah kapten, masalah pramugari ke pramugara ke yang nak puasa. Mereka terpaksa menempuh siang yang berpuluh jam.
Contohnya pergi London ke mana ke. Dan kita andaikan mereka ni dalam surah tak layak untuk mengambil rukhsah apa? Musafir. Contohnya lah, dia keluar rumah pergi airport tu lepas subuh. Jadi dia tak boleh nak ambil rukhsah tersebut. Dan dia akan menempuh puasa mungkin sampai 20 jam. Jadi macam mana untuk mereka buat ni? Jadi kita jawab dengan jawapan macam ni. Jadi jawapan dia iaitu pada waktu malam mereka masih tetap kena niat. Waktu malam masih tetap kena niat. Kemudian bila dah sampai masyaqqah syadidah, maksudnya sakit perut amat sangat sebab tak makan, maka barulah dia boleh buka puasa. Okey? Faham tak? Kita boleh ambil ibarat ni. Saya baca, kita baca. Boleh tuliskan. Ini dalam kitab Bughyah Mustarsyidin, muka surat 743. Bughyah Mustarsyidin, muka surat 743. Apa tajuk dia? Kesimpulan syarat-syarat yang membenarkan tak puasa bagi contoh menuai. Apakah syarat-syarat dia? Ada 6 syarat. Tengok, saya baca lagi. La yajuzul fitru li nahwil hasad wa jazadhin nakhli wal hirath illa in ijtama'at fihi syurutu wa hasiluha kama yu'lamu min kalamihim sittatun. 743, cetakan Darul Minhaj. Ada hasyiah. Tidak boleh berbuka puasa kerana contohnya kerja menuai, potong korma dan menggembur tanah dan lain-lain, melainkan apabila terkumpul padanya syarat-syarat. Dan kesimpulan syarat-syarat yang kita dapati daripada kalam ulama ada 6 syarat. Tengok syarat dia. Syarat pertama, alla yumkina ta'khirul amali ila Syawal. Syarat pertama, kerja itu tak boleh tangguh lepas Syawal. Contohnya menuai. Kalau dia tangguh tuai, lepas Syawal rosak. Contoh. Yang kedua, wa an yata'adzara al-amalu laylan aw lam yughnihi dhalika fayuaddi ila talafihi aw naqsihi naqsan la yataghabanu fihi. Syarat yang kedua, nanti kita boleh terjemahkan syarat tu. Kerja itu tak boleh buat waktu malam. Ataupun kalau buat waktu malam tak cukup masa. Tu maksud lam yughnihi zalika. Fayuaddi ila talafi. Maksudnya kalau buat malam saja tak campur siang akan rosak benda tu. Ataupun tak talaf tapi akan jadi rugi. Rugi yang tak dapat ditanggung. Apa lagi syarat? Wa an yashqa alaihi sawmu masyaqqatan la tuhtamalu adatan. Apa lagi syarat dia? Syaratnya ialah dengan sebab kalau dia puasa bersama dengan kerja, dia akan jadi masyaqqah yang tak dapat ditanggung segi adatnya, iaitu masyaqqah yang membolehkan dia tayamum ataupun masyaqqah yang membolehkan dia duduk untuk semayang fardu. Untuk apa? Sembahyang fardu. Tetapi Ibnu Hajar lain pendapat dia. Kemudian lagi syarat dia, wa an yanwiya lailan wa yusbiha shaiman fala yuftir illa inda wujudil udhri. Dan malam dia kena niat, pagi dia kena puasa, dia hanya boleh buka puasa bila datang uzur. Apa syarat lagi? Wa an yanwiya tarakhusa bil fitri liyamtazal fitrul mubihu an ghairihi kamaridin arada al fitra lil marad fala budda an yanwiya bi fitrihi ar-rukhsata aidan. Dan masa dia nak makan tu, dia kena niat ambil rukhsah. Maksud saya makan ni sebab saya nak ambil rukhsah boleh makan kerana kerja kuat. Seperti mana orang sakit, kalau tengah hari dia datang sakit, dia kena niat tu. Masa nak makan tu kena niat, dia makan itu untuk mengambil rukhsah buka puasa kerana sakit. Kemudian apa syarat lagi? Wa Allah yaqsida dhalika al-amala wa taklifa nafsihi li mahdhi tarakhus bil fitri wa illam tana'a.
Dan dia tak boleh dia sengaja buat kerja itu, bebankan diri dia supaya dia boleh mengambil rukhsah tersebut. Kias dengan masalah orang yang mana dia musafir jalan jauh semata-mata untuk apa? Untuk ambil rukhsah qasar. Kemudian fahaitsu wujidat hadhihi syurut ubihal fitru sawa'un kana li nafsi aw li ghairihi wa in lam yata'ayyan wujida ghairuhu wa in fuqida syartun athima ithman aziman wa wajaba nahyuhu wa ta'ziruhu. Ini syarat ni. Jadi kita ambil syarat ni. Dalam kitab I'anah adalah sebut sikit. Dalam kitab I'anah ada sebut sikit. Dalam kitab ni, dalam matan Fathul Mu'in, hanya sebut isunya dua je dia sebut. Pertama, malam dia kena niat. Kemudian dia tak boleh buka puasa melainkan bila dah jadi masyaqqah. Maknanya dalam matan I'anah ni, dalam matan Fathul Mu'in, hanya sebut apa? Hanya sebut dua syarat saja. Jadi kitab yang saya baca tadi dalam Bughya Al-Mustarsyidin, dan ada kawan-kawan pun tolong tulis kan dalam syarah, maka itu adalah yang kita kata sempurna lah. Itu kita kata apa? Sempurnalah syarat-syarat tersebut. Kalau nak tambah lagi, dalam kitab Tuhfah, satu orang contohnya dia bulan puasa kena kerja. Kalau dia tak kerja, dia tak ada qut. Dia tak ada qut pun untuk dia makan, ataupun dia tak ada qut pun untuk dia nak sara keluarga dia. Dan kerja dia tu jenis kerja berat. Kalau tak, memang dia tak ada makanan. Maka dalam surah itu Ibnu Hajar pun menyebut bahawasanya dia boleh mengambil rukhsah, tapi dia kerja sampai betul-betul masyaqqah, barulah dia buka puasa. Lau tawaqqafa kasbuhu li nahwi qutihi al-muttar ilaihi huwa aw mumawwanuhu ala fitrihi fa zahirun anna lahu al-fitra lakin biqadri ad-darurah. Okey, nanti ada yang akan tolong terjemahkan. Okey. Ada sebenarnya kena letak satu syarat lagi. Dia boleh buka puasa, dia boleh makan sekadar darurat. Kena tambah tu. Kena tambah lagi satu syarat. Dia perlu makan sekadar perlu je. Memakai ayat Quran tu. Famanit turra ghaira baghin wala adin. Tu ayat tu, pakai tu. Famanit turra ghaira baghin wala adin fala ithma alaih. Jadi dia sama macam masalah makan bangkai lah. Jadi waktu kita dibenarkan makan bangkai, kita boleh makan tapi tak boleh berlebih. Makan sekadar apa? Sekadar boleh berjalan, nak cari yang makanan halal. Jadi dia ini boleh makan sekadar boleh teruskan kerja sahaja. Tak boleh makan melantak sampai sampai apa? Sampai berlebihan. Tak boleh. Terbalik nak setting sikit. Okey. Ini menarik masalah ni. Boleh tolong apa? Kita tolong tuliskan. Dah pukul berapa jam? Oh, dah lewat dah. Okey.
Masalah yang seterusnya ni, masalah seterusnya ni, masalah qada, bersama dengan apa? Bersama dengan fidyah. InsyaAllah kita sambung. Dia masalah orang yang mana makan bangkai tu, ulama ada khilaf. Dia kena makan sadur ramak ke, ataupun sampai dia boleh bergerak. Dia sampai dia boleh bergerak lah. Kalau sekadar ada nyawa tapi tak boleh gerak pun tak boleh. Sampai dia boleh bergerak untuk cari benda yang halal. Jadi kalau dia makan, terlantar juga kat situ, hidup je boleh, maka tidak memadai. Boleh lagi sikit lagi lah kita tambah. Wayajibu qada'u ma fata walau bi'udhrin minas sawmil wajibi ka ramadana wa nadhrin wa kaffaratin bimaradin aw safarin aw tarki niyatin aw bihaydin aw nifasin la bijununin wa sukrin lam yuta'adda bih. وفي المجموع أن قضاء يوم الشك على الفور لوجوب إمساكه ونظر فيه جمع بأن تارك النية يلزمه الإمساك مع أن قضاءه على التراخي قطعا. Kita baca setakat tu je, insyaAllah. Ini masalah qada. Wayajibu qada'u ma fatah. Wajib qada' ma fatah. Maksudnya ma tu apa dia? Wayajibu qada'u ma fatah. Wajib qada' ma fatah. Ma tu apa dia? Kalau kita belajar pondok, dia bagi tahulah ma tu maksudnya puasa lah. Wayajibu qada'u ma tu maksudnya puasa. Minas saumil wajib. Jadi min tu min bayaniyah. Min itu kita panggil apa? Min bayaniyah. Min bayaniyah itu dia bayan kepada ma. Dia min bayaniyah ni, dia bayan kepada mubaham. Dia bayan kepada man. Dia bayan kepada ma. Dia bayan kepada ghair. Aduh. Jadi wayajibu qada'u ma fatah. Walau bi'udhrin, walaupun dengan uzur, minas saumil wajib, yakni puasa wajib. Puasa wajib seperti apa? Seperti puasa wajib ni, seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah, bimaradin au safarin au tarkiniyatin. Bimaradin ni apa i'rab dia? Bimaradin. Dalam i'anah dia menyebut bimaradin ini dia badal. Dia badal. Badal kepada bi'udhrin. Badal kepada bi'udhrin. Dia muta'alliq kepada fata yang muqaddar. Maksudnya fata bimaradin au safarin. Ini contoh apa? Marad ni dia adalah contoh bagi uzur. Dia tinggal puasa dengan sebab sakit, ataupun dia tinggal puasa dengan sebab dia musafir, ataupun dia tinggal puasa dengan sebab dia terlupa niat. Dia terlupa niat. Jadi siapa yang dia terlupa niat kan, kita belajar dalam kitab Safinatun Najah, antara surah yang mewajibkan imsak apa dia? Apabila orang itu dia terlupa niat waktu malam. Siapa yang terlupa niat waktu malam, maka dia kena apa? Dia wajib imsak. Makruf kan masalah tu? Au tarki niyatin au bihaidin, ataupun dengan sebab haid, ataupun dengan sebab nifas. Ni semua surah-surah ni. Maka dia kena qada.
Kalau puasa wajib tu kena qada. Dalam sebelum kita nak sebut tu, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, kita ada beza dalam masalah apa? Dalam Jawami ada sebut, dalam mazhab Hanafi, kalau tinggalkan benda sunat pun kena apa? Kena qada kan? Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kita hanya perlu qada kalau tinggalkan, wajib qada kalau tinggalkan benda wajib sahaja. Mazhab Hanafi, tinggalkan benda sunat pun kena qada. Itu masalah ma'ruf. Wala tubtilu a'malakum, ini antara hujah mereka. Wala tubtilu a'malakum, janganlah kamu batalkan amalan-amalan kamu. Mereka punya hujah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kita ada hadis yang menyatakan orang yang berpuasa sunat, dia berkuasa atas dirinya, dia nak buka ataupun dia nak tinggalkan. Okey, cuba sebut satu surah. Dalam mazhab Syafi'i ada satu surah yang sunat hukumnya sama macam wajib. Ini senangnya, saja nak ulang. Dalam mazhab Syafi'i ada satu surah sahaja yang sunatnya sama macam wajib. Maksudnya, kalau sunatnya itu pun kita kena buat sampai habis. Kalau kita batalkan, kita kena qada. Siapa cepat? Apa surah dalam mazhab Syafi'i? Ini surah ni kita jadi sama macam kaedah Hanafi. Apakah surah dalam mazhab Syafi'i? Iaitu amal sunat sama macam amal wajib, dari segi tak boleh batalkan, dan kalau batalkan kena qada. Ada satu je surah dalam mazhab Syafi'i. Betul, haji dan umrah. Haji dan umrah ni dalam mazhab Syafi'i, dia punya sunat sama macam wajib. Sunat sama macam wajib bila dah mula buat. Dia sama tu ba'da syuru'. Qabla syuru' beza. Tapi ba'da syuru' dia jadi sama. Okey. Kalau sebelum kita mula umrah tu, umrah sunat nak buatlah, tak nak buat sudah. Tapi kalau dah mula niat ihram, maka pada ketika itu dia wajib habiskan umrah. Dan kalau dia tinggalkan, dia pergi batalkan dengan jima' ke apa ke, dia kena qada. Okey, ma'ruf masalah tu. Dalam kitab Jam'ul Jawami' pun ada perbahasan. Jadi kita pun nak menyeru juga supaya di samping kita belajar furu', kita juga apa? Kita cuba belajar usulul fiqh, insya-Allah. La bi jununin wa sukrin lam yuta'adda bihi. Tapi la ni maksudnya hukum yang sebaliknya lah. Tidak maksudnya la lil idrab. Hukumnya jadi terbalik. Kalau tadi dia kata dia kata wajib kan, jadi la ni maksudnya la yajibu lah. La yajibu. La ni kita panggil apa? Lil idrab. Idrab maksudnya apa? Makna yang terbalik. La yajibu lah. La yajibu bisuku. Jamak jawab. Masya Allah. La bi jununin wa sukrin lam yuta'adda bihi. Maksudnya kalau satu orang tu dia tertinggal puasa yang wajib dengan sebab dia gila ataupun dia mabuk. Mabuk yang macam mana? Lam yuta'adda bihi. Dia gila dan dia mabuk. Lam yuta'adda bihi. Hi tu kembali kepada apa? Hi. Lam yuta'adda bihi tu bukan kembali kepada mabuk saja tu. Hi tu kembali kepada takdir dia. Lam yuta'adda bihi ay lam yuta'adda bima dhukira. Bima dhukira minal jununi was sukri. Ini pun satu masalah yang masyhur. Masalah yang masyhur, mana-mana surah yang mana gila adalah rukhsah, kita kena letak kait tu. Kena letakkan kait junun ghair muta'adda bihi.
Syukur pun ghairu muta'adda bihi. Kena letak kait tu, ma'ruf. Macam contohnya kan, orang yang gila tak wajib qada semayang. Tapi kalau gila yang muta'adda bihi, dia wajib qada. Jadi kena letak tu, walaupun setengah matan dia tak sebut, kita kena letak sendiri. Junun ghairu muta'adda bihi, syukur ghairu muta'adda bihi. Okey? Okeylah, kita berhenti setakat ini saja. Pengantin baru Farizul baru lepas daripada kuarantin 14 hari, baru balik daripada India. Jadi bawang-bawang India pun penuh kat badan tu. Jadi kita akan kita akan sambung esok insya-Allah. Kita raikan pengantin baru Farizul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ja'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah kita sambung esok. Bila dah niat puasa qada, tapi nak batalkan puasa tak boleh. Kalau kita dah niat nak puasa qada, boleh batalkan. Tapi kalau dah puasa pagi tu tak boleh batalkan. Niat tu boleh batalkan, tetapi puasa tu tak boleh dibatalkan. InsyaAllah kita sambung kalau ada rezeki esok hari. Wallahu a'lam bissawab.